Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi kitab at-taharah, bab adabil khala. Bab adab-adab membuang air. Dalam bab ini perbincangan khusus berkenaan dengan disiplin-disiplin yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW berkait dengan buang air. Bila kita pergi ke bilik air itu, di sana dia ada disiplin yang dalam bahasa Arab disebut adab. Yang mana kalau kita ikut disiplin ni, kita akan dapat pahala buang air tu. Kalau kita tidak ikut disiplin ni, boleh juga buang air tu, lawah juga. Cuma tak boleh pahala. Jadi tujuan kitanya setiap apa yang kita buat tu biar boleh pahala, dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni antara bukan semua hadis di semua sini, kira-kiranya kalau kita ikut yang ni pun sudah lengkap. Begitu. Baik, cuba tengok dia punya muqaddimah dia tu, bab adab-adab membuang air. Sebahagian ulama mengatakan makna adab ialah memelihara batas segala sesuatu. Dalam muqaddimah ni disebut beberapa pengertian ataupun ta'rif adab itu. Yang saya terjemah tadi itu secara ringkas, iaitu disiplin. Disiplin. Sebab agama Islam ni agama yang penuh dengan disiplin. Maknanya setiap apa yang kita buat tu dia ada sunnahnya, ada peraturannya. Sehingga bila kita buat tu walaupun nampak serupa dengan orang lain, nampak serupa dengan orang tidak Islam, tapi dia boleh pahala kita buat. Bila kita ikut. Jadi sebagai ulama ada sebut secara ta'rif lah bahawa adab-adab ini maknanya kita jaga batas segala sesuatu. Maknanya jangan langgarlah batas itu tu. Ada juga ulama menyebutkan makna adab ni ialah melakukan sesuatu yang terpuji. Tak kiralah sama ada dalam bentuk kata-kata ke ataupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang tidak melibatkan tutur kata. Kena jaga tu. Mana biar orang tengok tu orang pujilah, orang kata bagus. Orang tidak pandai jengkel lah dengan apa yang kita buat tu. Baik. Adab juga diertikan kepada sesuatu yang layak atau sesuai dengan sesuatu atau dengan seseorang individu. Maknanya sesuatu yang molek. Sebab tu adab ni orang tidak Islam pun kita boleh guna adab itu. Orang tidak Islam kita tengok penuh beradab, hormat pada orang. Kadang-kadang litah depan kita dia tunduk walaupun orang tidak Islam. Lepas tu dia panggil adab. Maknanya bila kita tengok tu kita rasa senang dengan cara dia tu. Jadi Islam ni dia jaga penampilan zahir itu. Umpamanya adab belajar, adab hakim, mana seorang nak jadi hakim tu dia kena ada disiplinnya. Kalau tidak dia tak boleh pahala. Ni contohlah. Al-khala', sebab dalam tajuk ini dibuat adabul khala'. Jadi apa maksud khala' itu? Khala' bermaksud tempat menunaikan hajat ataupun tempat buang air. Kalau dalam bahasa kita learn enggak tandas lah. Kita sebut sebagai tandas. Bilik air tu. Jadi sebab al-khala' ni kena dinamakan dalam bahasa Arab, dalam bahasa hadis lah, dalam hadis pengguna al-khala' kerana kosong pada selain waktu menunaikan hajat atau kerana manusia bersunyi diri di dalamnya. Sebab khala' ni dalam bahasa Arab asal makna dia kosong atau sunyi. Sebab bilik air ni dia kalau tak ada orang nak pergi qada hajat, nak pergi buang air, dia kosong gitu, dia orang tak lepok dalam tu. Orang tidak pergi buat dak. Orang gitu tu je tujuan dia. Tu salah satu sebab nama khala' tu. Gitu. Ataupun bila seorang itu begitu, dia tidak bising, dia senyap. Gitu. Itu kesesuaian makna dia.
makna yang sesuai dengan khala itu. Asal kalimah khala ini dari segi bahasa Arab, asal kalimah ini digunakan untuk tempat yang kosong. Kemudian kebanyak penggunaannya secara majas untuk tempat buang air. Jadi kita sebut khala dengan erti buang air, tandas itu penggunaan secara majazi, secara bukan makna yang hakiki yang sebenar. Seperti pak kita lah nak pergi qada hajat. Qada hajat ni luah. Tapi bila sebut qada hajat ni tak ada orang faham benda lain. Nak pergi beli nasi tu qada hajat kalau kira tu. Qada hajat ni terjemahannya maknanya menunaikan hajat itu. Tetapi penggunaan itu daripada makna yang luas dipakai dengan makna yang khusus, iaitu buang air. Dan bahasa itu termasuk bahasa yang beradab. Apa kita lah. Kalau kita guna bahasa asal orang Kelantan guna, kita tak boleh masuk majlis. Nah gimana? Berok dia tu. Oh paruk bunyi. Kita tak ada hijau sikit atau nak pergi bilik air. Jadi orang faham. Kalau kita sebab perkataan itu biasa juga digunakan kapal-kapal tu. Kita pun guna. Tapi kalau nak kira dari segi kita tahu orang Melayu Kelantan sendiri pun dia tak guna apa-apa. Bunyi tu tak sedap. Kita pun kata nak pergi bilik air. Dia mau orang akan faham lah, tapi bunyi dia tu sangat terhormat lah. Tu cara agama sangat setuju dengan cara begitu. Agama nak tu kita guna bahasa-bahasa yang kira-kira sebab dia melibatkan kau keji, melibatkan aurat, melibatkan najis ni, kalau boleh kita guna bahasa yang tidak terai tapi orang boleh faham. Tu dah tu memang dia selarah dengan ruh dan kehendak agama. Semua ni lah. Dia tak guna mana hak asal tu, dia guna bahasa kiasan. Dan semua orang boleh faham. Banyaklah kita jumpa dalam Quran, dalam hadis ni penggunaan kalimah-kalimah seumpama ini. Jadi gitulah. Misalnya lagi diguna baitul khala, dipanggil tak? Rumah kosong. Bukan rumah kosong, rumah sewa, tak ada penyewa. Tak. Tidak makna begitu. Maknanya baitul khala, makna rumah kosong maknanya bilik air. Dia guna juga begitu. Baik, sekarang ni kita masuk fasal yang pertama. Seperti yang kita sedia maklum bahawa style kitab Mishkatul Masabih ni, Syekh Tibris ni, kitab ni dia susun bila masuk bab besar lah. Dia ada fasal yang mana fasal pertama, fasal kedua dan fasal ketiga. Jadi fasal pertama ni hadis-hadis kira-kira Bukhari Muslim lah. Hadis-hadis hak tinggi. Masuk fasa kedua tu dia bercampur-campur. Jadi masuk fasa ketiga tu kadang-kadang dia campur dengan hadis, kadang-kadang dia campur dengan asar sahabat. Kadang-kadang hadis pun ada dalam fasa yang ketiga tu. Tapi kalau fasa pertama ni hadis-hadis hak kuat. Hadis hak mempunyai kedudukan darjat yang tinggi. Tu style, metod dia susun kitab ni. Baik, hadis pertama, an Abi Ayyub Al-Ansari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. Daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, bila kamu hendak membuang air, maka janganlah kamu menghadap ke arah kiblat dan janganlah kamu membelakangi kiblat, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Okey, kita baca dulu. Cuba tengok dia punya huraian dia. Secara umumnya hadis ini, iaitu hadis riwayat Abu Ayyub ini, Nabi SAW menyebutkan bahawa bila kamu hendak buang air, itu mana ghaid. Di situ dia ada huraian. Ghaid itu apa maksud? Sebab ghaid ini pun termasuk satu kalimah yang bukan makna asal untuk yang diguna ni. Dari segi bahasa. Tak apalah. Bila kamu hendak buang air, jangan menghadap kiblat. Padahal bila seorang itu menghadap kiblat, dan tak boleh juga membelakangi kiblat. Nabi kata menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Jadi menghadap ke arah timur, ke arah barat ini dia merujuk kepada geografi di tempat Nabi. Mana kalau kita duduk tempat kita ni mungkin tak sesuai. Di arah lain. Cuma kehendak, maqasid daripada hadis ni, duduk di mana-mana pun hak Nabi nak sebutnya, duduk di mana-mana, kamu berada di mana-mana pun jangan menghadap kiblat bila buang air.
Jangan membelakangi kiblat. Tak kira lah timur ke barat. Tapi jangan, itu maksud hadis. Dia bukan nak ayat timur barat, utara selatan, tidak. Itu maksud hadis. Cuma Nabi sebut syarriku au gharibu tu merujuk kepada Nuh di tempat dia di Madinah. Maknanya kalau orang duduk di Madinah, kalau dia menghadap ke arah timur ataupun ke arah barat, dia tidak akan berlaku dia membelakangi kiblat ataupun menghadap kiblat. Tak akan berlaku. Itu maksud dia. Baik, tak apalah. Al-ghaib, asal kalimah al-ghaib dalam Quran pun guna juga. Al-ghaib ni, kalimah ni digunakan juga dalam Quran. Asal makna dia adalah tempat rendah. Tu asal dari sudut bahasa. Yang luas, tempat yang rendah, di kawasan yang luas, di padang pasir. Kemudian kalimah ini digunakan secara mutlak kepada setiap tempat yang disediakan untuk membuang air. Kerana kebiasaannya seseorang itu membuang air di tempat yang rendah supaya ia terlindung dari pandangan orang lain. Itu asal dia tu. Sebab zaman Nabi ni tak ada tandas seperti kita lagi. Walaupun kita tengok dalam hadis ada tandas rumah Nabi. Tapi tandas tu untuk buang air kecil saja. Kalau untuk buang air besar, dia kena pergi keluar ke kawasan yang agak jauh lah, yang kawasan kira-kiranya orang tak nampak. Itu sistem hidup manusia pada waktu itu begitu. Baik. Kemudiannya penggunaan kalimah al-ghaib ini semakin meluas sehingga ia dikatakan kepada najis itu sendiri. Akhir sekali penggunaan itu najis pun digunakan kalimah al-ghaib juga. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah tempat buang air. Tandas lah kita kata. Jadi maknanya kalau kita nak terjemah bahasa mudah dan enggak, maknanya tandas lah. Bab disiplin bila kamu masuk tandas. Apa disiplinnya? Gitu. Baik. Hadis ini menjadi dalil larangan menghadap atau membelakangi kiblat secara umum ketika buang air. Secara umumnya hadis inilah menjadi dalil paling kuat sebenarnya. Dan kita bincang dah hadis ini dalam Sunan An-Nasa'i tu. Bincang dah hadis ini. Ini antara dalil yang paling utama. Ada larangan. Dan larangan itu sebenarnya ulama kata haram. Ulama kata haram. Secara umum. Kemudian dia ada perbincangan lain. Sebab ada dalil-dalil lain. Hadis ini menjadi pegangan sebahagian ulama yang mengatakan larangan ini adalah umum, sama ada di tempat terbuka atau di dalam bangunan. Kalau kita tengok zahir hadis ini, maknanya buang air di tempat terbuka, di padang sahara ke, ataupun dalam bilik air pun tak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat secara mutlak begitu. Itu zahir hadis ini. Dan ada ulama yang berpegang dengan pendapat ini. Mereka berpegang kepada zahir hadis ini dan mentarjihkannya daripada hadis yang memberi kelonggaran atau yang mengkhususkan larangan pada tempat lapang sahaja. Ini adalah pendapat yang masyhur dari Imam Abu Hanifah dan dipilih oleh beberapa ulama lain seperti Ibnul Arabi dari kalangan ulama Malikiyah di dalam syarah Sunan Tirmizi. Di kalangan ulama Zahiriyah yang memilih pendapat ini ialah Ibn Hazm di dalam Al-Muhalla. Begitu juga dengan Ibnul Qayyim dan Imam Asy-Syaukani. Dia kata kok mana duduk tempat terbuka ke, duduk dalam bilik air ke, tak boleh menghadap kiblat. Tak boleh membelakangi kiblat ketika buang air. Dia gini sebenarnya. Akhir datang cuma saya sebut sepintah lalu dulu sebab ada hadis mana sahabat tengok Ibnu Umar lah, dia tengok Nabi tu masa buang air kecil, bukan air besar, menghadap kiblat. Ada sabit tu. Tetapi bukan di padang pasir, dalam bilik air di rumah dia. Kebetulan dia naik ke rumah tu, dia ternampak. Tidak nampak aurat Nabi, cuma nampak kedudukan Nabi. Hadis tu sahih. Jadi itu antaranya lah. Jadi sebab itulah ahli fiqh, ulama-ulama dia faham gabungnya hadis ni secara fiqh. Rupanya hak tak boleh tu sebab hadis-hadis hak kata tak boleh semua dia berkait dengan di luar, di kawasan terbuka. Patut hak hadis kata ni hadis hak sahabat sebut ni hadis dalam ruangan yang sempit, mana dalam bilik air. Sebab itulah dia berlaku khilaf di kalangan ulama. Contohnya kita sekarang ni. Sebab apa? Ini dalam syarah Bulughul Maram pada sebut. Mana kita bila kita masuk bilik air, kita tak akan nampak darah kiblat tu. Tak terfikir pun kita menghadap ataupun membelakangi kiblat. Jadi ramai ulama kata tak apa. Cuma semua kata hak terbaiknya kalau kita nak buat bilik air, kita kena ambil kira tu.
Kalau kita nak buat ni, kalau kita beli dah rumah, nggoh kontraktor pun tidak Islam, dia tak ambil kira tu. Tak kena nak katak mula. No. Tak perlu katak. Tak perlu kita rosakkan tu, kita boleh guna gitu. Sebab dulu tak tahu di mana pun. Tak ada orang masuk guna kompas dalam. No. Jadi perkara tu sebenarnya khilaf ulama lah. Jadi hak tu lebih longgar lah. Kalau hak ni ketat lah. Kau ke mana pun tak boleh. Jadi kalau kita pakai ni, mana kalau kita masuk bilik air, dalam bilik air, contoh bilik air masjid kau atau bilik air mana-mana, makna seolah-olah kalau kita nak pakai ni kena tahu arah kiblat nak masuk bilik air. Ulama kata tak nasabah gitu. Sebab kalau di kawasan terbuka pada pasir ke, memang dia tahu arah kiblat. Sebab orang Arab dia tengok langit, dia tahu dah mana arah kiblat. Dia tengok keadaan bintang, dia tahu. Jadi makna pengetahuan ke arah kiblat bila berada di luar kawasan dan di kawasan terbuka tu dia lebih jelas arah kiblat tu mana. Pada waktu itulah kita kena amal hadis. Tapi kalau kita tak tahu, kita contoh orang Indonesia pergi ke tengah padang, tak tahu di mana, tu tak timbul masalah. Cuma ulama kata kalau seseorang itu dia tahu, tiba-tiba dia buat juga dengan maksud menghina kiblat, tu ada ulama kata boleh rosak tu akidah. Paling kurang pun dosa besar. Tapi ulama kata kalau dia maksud menghina boleh jadi kafir. Tapi orang Islam hak waras, tak ada yang berfaham begitu. Baik, tak apalah kita pergi lagi. Maknanya kalau kita nak ambil hak ni, apa ni kita kata Ibnu Qayyim, Syaukani, hak secara mutlak ni, Ibnu Arabi, dan juga Imam Abu Hanifah ni, maknanya seolah-olah dia menetapkan kita kena tahu arah kiblat bila nak buang air. Dia kena jadi gitu dah. Susah juga tu. Baik, tak apalah kita tengok lagi. Sebahagian ulama mengkhususkan larangan. Ini khilaf ni. Sebahagian ulama mengkhususkan larangan menghadap dan membelakangi kiblat hanya di padang atau di tempat terbuka sahaja dengan menggunakan kaedah menghimpunkan antara beberapa hadis. Tadilah sebab ada hadis Nabi sendiri buat hadis fi'li dia panggil. Hak Nabi sebut tak boleh tu, hak kita baca ni hak kita baca ni hadis pertama ni dia panggil hadis qauli. Hadis hak Nabi sebut fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiru, tu dia panggil hadis qauli. Hak Nabi sebut. Hak hadis hak kata boleh tu dia panggil hadis fi'li. Hadis hak Nabi buat, dia sahabat tengok. Nabi tak sebut, Nabi tak kata boleh ngadap kiblat kalau duduk dalam bilik air. Nabi tak kata gitu. Tapi Nabi buat gitu. Dan diketahui oleh sahabat Ibnu Umar. Tu dia panggil hadis fi'li. Jadi antara hadis qauli dengan hadis fi'li itu, jadi ulama fahamlah sebab hadis itu sahih kedua-duanya. Tapi zahir nampak bercanggah. Sebab itulah ulama, ada sebagai ulama kata dak hak larang yang kata tak boleh tu di tempat terbuka. Hak kata boleh ni dalam bilik air, dalam bangunan, ada dinding dan sebagainya. Baik. Jadi maknanya tidak tertolaklah mana-mana hadis. Hak ni kita pakai di tempat terbuka. Hak haruh ni kita pakai di tempat yang ada bangunan. Jadi kedua hadis tu boleh pakai berlaku. Dan ulama kata kalau mengikut kaedah yang dibuat oleh ulama lah, kalau berlaku hadis tu bertemu kedua-duanya sahih, jangan kita tolak hadis tu. Kita takwil, kita tengok apa maksud dia. Sebab ulama dia cuba elok untuk tolak kalau hadis tu sahih. Tu cara ulama. Baguslah cara tu. Mana bercermat dalam masalah ni. Bagi mereka, menggunakan semua dalil adalah lebih baik daripada mengabaikan sebahagiannya kalau sahih. Sebab kedua-duanya sahih. Pendapat ini menjadi pegangan tiga imam, iaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahumullah. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dia tidak pegang secara mutlak tu. Dia kata hak tak boleh tadi tu di tempat terbuka, hak boleh ni di dalam bangunan. Tu. Jadi ringanlah sikit ni. Kalau kita beli rumah kadang-kadang betul-betul ngadap kiblat. Kita pun tahu arah kiblat misalnya, tak apa. Sebab dalam bilik air, bila kita tutup tu kita tak terbayar pun kiblat tu. Ni kira-kira disiplin hak mula-mula sekali. Baik, terdapat juga Imam At-Tahawi. Dia ni dari Imam Tahawi ni, dia ni daripada kalangan mazhab Imam Abu Hanifah juga.
Bahkan dia ni tokoh dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi dalam bab ni dia lebih condong pada pendapat tu. Hak tadi, hak tiga imam tadi, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Walaupun dia Hanafi, dalam bab ni dia tak pakai secara mutlak tu. Tapi dia pakai secara muqayyad. Hak tadi pakai secara mutlak, ni secara muqayyad. Hak kata larang tu diqaidkan kepada tempat terbuka, hak kata boleh tu diqaidkan kepada tempat yang ada bangunan, ada bilik, bukan tempat terbuka. Mana pemakaian dia secara muqayyad lah. Baik, terdapat juga ulama yang berpandangan bahawa harus menghadap dan membelakangi kiblat secara mutlak. Ada juga ulama yang berpandangnya bahawa harus, bukan kata molek harus. Dalam keadaan dia pun bukan maksud untuk menghina kiblat itu, tidak. Tapi kena ingatlah, kena faham molek ni. Bila kata ada ulama mengatakan harus, ini bukan makna molek. Nak ayatnya tak dosa sahaja. Tapi ada juga ulama kata harus, ini makna makruh. Dosa kecil, tidak dosa besar. Ada juga gitu, macam-macam lah khilaf ni. Mereka berhujah ni ulama yang mengatakan boleh secara harus, bukan sunnah, harus saja secara mutlak. Apa hujah mereka nya? Mereka berhujah dengan mengatakan asal dalam masalah ini ialah tidak terikat dengan hukum tersebut atau menganggap larangan hanyalah untuk tanzih, untuk hormat sahaja. Tanzih sini makna hormat, untuk nak hormat sahaja, atau ianya telah dimansuhkan. Tapi bukan makna molek. Bukan makna molek harus saja. Boleh. Mereka menjadikan hadis-hadis yang mengharuskan sebagai bukti bahawa larangan tanzih saja atau memansuhkan hadis-hadis larangan. Pandangan yang lain pula mengatakan larangan untuk menghadap sahaja tidak termasuk membelakangi kiblat. Khilaf pula ulama situ. Ada setengah kata menghadap tu tak boleh. Tapi kalau kita membelakang larangan itu menghadap saja, menghadap kiblat tu lah. Tapi kalau membelakangi hal tu lebih ringan lah. Ada juga yang kata gitu. Sebab kira menghadap ni lebih nampak tidak terhormat lagi. Dialah kita bahas hukum mana pun semua kata molek ke ejah dia jadi tidak menghadap lah, ataupun tidak membelakang hak tu hak molek ni. Hak tu tak ada khilaf, hak tu kata molek tu. Hak tu khilaf ni boleh ke tak? Kalau kita boleh ejah supaya tidak menghadap kiblat, semua tu tak ada khilaf, hak tu kata molek. Hak tu lah moleknya kalau nak ambil hak molek. Tapi sebab saya sebut sani lah, kelebihan khilaf ni tu kisah ni lah. Beli dah rumah, tiba-tiba tengok bila air menghadap kiblat, nak katak semula tak perlu. Pakai ni lama tu mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, kemudian Maliki. Hak talihnya mazhab Hanafi. Tu. Baik, tak apalah. Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Id mengemukakan hukum yang lain lah. Dia mengemukakan hukum lain berasaskan illat yang dipahami daripada hukum ini dengan berkata. Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Id, dia telah mengemukakan hukum lain. Asas hukum dia tu adalah illat yang difahami dari hukum ini. Dia kata begini. Dia kata sabda Nabi SAW, bila kamu hendak membuang air, sehingga akhir hadis. Kata-kata Nabi ni sebenarnya dia menghendaki dua perkara. Yang pertama semata-mata larangan perbuatan tersebut. Kedua, illat pada larangan tersebut. Kena tengok dari sudut tu. Kena tengok dari sudut larangan semata-mata, dan kena tengok pula sebab apa dilarang. Kena tengok. Kata Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Id. Baik. Jadi jelas dalam hadis ni Nabi larang. Jelas dah tu Nabi larang. Hak mula-mula sekali. Kena tanya, apa Nabi larang? Kata Taqiyuddin Ibnu Daqiqil, apa Nabi larang? Apa sebabnya? Jadi perbincangan sekarang ni sebenarnya lebih tertumpu kepada punca larang itu. Apa punca larang itu? Apa sebab dia? Hadis ini menunjukkan larangan dari menghadap kiblat untuk buang air besar atau air kecil, dan ia menghendaki dua perkara. Pertama, keluar sesuatu yang keji, dan kedua, membuka aurat. Sebagian ulama berpendapat bahawa larangan adalah kerana sesuatu yang keluar daripadanya. Larangan tersebut bersesuaian dengan maksud untuk mengagungkan kiblat. Sebahagian lagi berkata larangan adalah kerana membuka aurat ke arah kiblat. Berasaskan khilaf ini dibina hukum yang lain, iaitu berkenaan khilaf mereka tentang keharusan persetubuhan. Banyak lagi. Dia gini Kalau mengikut Ibnu Daqiqil Id, dia kata apa yang jadi larang tu apa?
Pada kita ni orang Islam tak mungkin kita hina kiblat tu. Apa lagi juga. Kau hina kiblat tak sabit dengan buang air pun haram. Sebab dia kata dia melihat kepada najis tu keluar tu tak sesuasana tu. Susah. Mengikut dia sini. Yang keduanya aurat tu. Terdedah aurat itu. Sebab dia terdedah nampak aurat jadi tak sesuai lah. Dari sudut tu dia kata. Hak tu tak boleh tu. Itu illat dia hari tu. Jadi kalau kita tidak menghadap kiblat ke pohon kita menghadap kiblat, tak apa tu dia tidak nampak sangat tu. Kira-kiranya begitulah. Walaupun ulama kata, setengah ulama kata takalluf tu, buat-buat tu, berdoa tu, tak payah pergi sampai situ sebenarnya. Kok mana pun nak menghadap ke mana bila buat tu kalau nak kira kita kata miring ke kiblat pun tak molek muka tu memang nak buat air. Kau nak kiranya. Sebab itulah ramai ulama kata dak ngadap tu sendiri, membelakangi kiblat tu sendiri tak sesuai. Tak kira lah keluar najis ke tak keluar najis, keadaan membuat air tu. Contohnya kita kata dak, contohnya. Kita ambil. Di sini tidak disebutlah. Misalnya kita buat air tutup habis, tak nampak sekali habuk. Tutup terus mana baju ni pelabur siapa latar. Nah, sebagai contoh. Misalnya kita tertandah duduk tu nah. Katalah kita pakai jubah, katakanlah. Kita pun tutupkan jubah. Tak nampak. Kata boleh menghadap kiblat kalau gitu. Tak boleh juga. Sebab masa tu buang air. Tu. Adalah dibincang dalam kitab fiqh. Baik, tak apa, cuba kita tengok lagi. Jadi berdasarkan kepada khilaf ini dibina hukum yang lain, iaitu berkenaan khilaf mereka tentang keharusan persetubuhan. Jadi bila kita ambil illat larang itu kerana keluar sesuatu yang najis daripada kemaluan tu, lepas tu terbuka aurat, maka kalau kita bercakap dari sudut itu dan kerana itulah jadi punca haram tu, maka ulama fiqh dia bawa juga hal ni, dia kata kalau kita nak guna hadis ni boleh juga kepada taklih bersetubuh menghadap kiblat. Tak boleh bersetubuh menghadap kiblat dalam keadaan aurat terbuka tu. Kecuali selimut liku. Sesiapa yang mengatakan illat larang ialah najis yang keluar, maka dia mengharuhkan persetubuhan menghadap kiblat. Jadi kalau seorang itu, kalau ada orang berpendapat kata sebab hari itu kerana keluar najis, bukan kerana aurat, maka tak apalah bersetubuh menghadap kiblat sebab kira-kira tak keluar najis masa persetubuhan. Sebaliknya bagi yang mengatakan illat ni ialah kerana aurat tersikat, maka ditegah perbuatan bersetubuh menghadap kiblat. Gitu. Ni orang panggil fiqh lah. Tapi saya melalui apa yang saya baca lah, sebab sini ringkas kalau dalam kitab hadis ni dibincang dalam kitab matan Sunan Nasa'i tu, syarah tu dia bahas panjang lagi. Dia bahas mari kukuk mana pun hadis ni hak paling besarnya illat dia buang air tu sendiri. Illat dia. Bila buang, mana buang air tu sendiri. Itu menjadi illat larang yang menghadap dan membelakangi kiblat. Hak tu lebih jelas. Lepas tu adalah pula tu bila dia tengok hadis, rupanya hadis-hadis hak larang ni semua berkait hak buang air di luar rumah di kawasan terbuka. Jadi ulama mereka fikirlah. Sebab apa? Sebab ada pula hadis Nabi bila duduk dalam bilik air di rumah dia ngadap kiblat. Bahkan dia sebut ngadap kiblat tu Ibnu Umar kata Nabi lapik kaki dia dengan dua keping bata. Sekeping alik kanan, seperti dia duduk atas biar tinggi. Bapa suruh tinggi tak sering ngecik air kencing itu kena pada tubuh pada kaki tu. Jadi hak kita dalam sistem hak kita dengan ada makuk tanah sangat sesuai dengan kehendak agama. Tak kena langsung tubuh kita najis tu. Sebab kalau dalam kitab Bulughul Maram dia kata kalau kita bincang buang air ni hak Nabi paling tekan sekali tak sering kena anggota yang lain najis tu. Kita akan bincangkan datang. Bila kita nak buang air, mana lebih baik, hak afdal, terus guna air ke ataupun kita guna tisu dulu atau kita istinja dengan batu dulu baru tu guna air, tu ulama bincang pula. Boleh dikatakan ulama kata hak terbaiknya bila kita buang air besar ke air kecil tak kira lah, kita buang dulu najis tu dengan air, dengan sesuatu yang kesat yang boleh menghilangkan air najis itu, tisu ke misalnya, buang dulu barulah kita basuh istinja dengan air. Itu yang paling afdal. Sebab apa? Sebab kadar tangan kita bergelumai dengan najis itu paling nipis. Itu disebut oleh ulama. Hatu amaleknya.
Ialah kita kata cara istinja ni ada 3. Hak asalnya air, lepas tu guna batu ataupun seumpama hak sani tu guna dua-dua. Dengan batu pun guna, dengan air pun guna. Jadi ulama kata hak tu nak ke lebih taharah, hak tu hak yang ketiga tadi. Kalau boleh buat gitu kan, molek benar, tapi lambatlah. Dia jadi lambatlah sikitnya. Ingat dia tak? Sombak tanah pula. Duk main pakai tisu belakang, kena tengok pula tisu ni banyak jenis pula. Ada setengah tisu dia boleh larut. Kena tahu pula tu. Jangan tu main-main tu. Sebab tu bila kita nak amal hadis ni, silap-silap jadi sombak tanah pula tu. Apa? Tisu tu jenis tidak larutlah kita. Setengah tisu ke dia jadi sebati dengan najis tu. Mana payahlah kira-kira ada sejenis tisu. Bukan semua tisu. Kalau tisu kita bawa basuh tangan, hok gatal luar, jangan tu main-main tu. Boleh sombak tanah tu. Dah main 5 tanah tu 200-300 orang sehari. Boleh sombak. Kena tengok pula tu. Tu banyak perkara lah. Tapi kukuk mana pun hadirat. Kalau semua ulama terima. Sebenarnya kalau guna batu hak tu saja tu, dia tidaklah sebersih guna air. Semua ulama terima tu. Bahkan dalam hadis pun kita tengok ada hak Nabi sebut tu. Walaupun tidak secara khusus ni. Okey, baik, tak apa, kita pergi lagi. Perintah supaya menghadap ke arah timur atau ke barat. Dalam hadis ni sebut Nabi kata syariku au gharibu, menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Jadi perintah supaya menghadap ke timur atau ke barat adalah khusus untuk penduduk Madinah serta penduduk di tempat yang kiblatnya dari arah yang sama dengan Madinah. Maksud yang dikehendaki ialah menghadap ke arah lain yang tidak membawa kepada menghadap dan membelakangi kiblat. Ianya berbeza mengikut perbezaan negara tu. Justru masing-masing hendaklah berpegang kepada maksud hadis ini, bukan melihat kepada zahir dia. Gapo dia Nabi nak daripada hadis? Tak sering menghadap kiblat, tak sering membelakangi kiblat, tak kiralah arah mana pun. Kalau kita pakai zahir ke, maknanya nak buat bila air kena tahu mana arah timur, mana arah barat. Tak kena begitu cara tu. Baik, hadis yang kedua, qala Syekh Al-Imam Muhyiddin Sunnah rahimahullah, هذا الحديث في الصحراء وأما في البنيان فلا بأس لما روي عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. شيخ الإمام محيي السنة, tengoklah bawah tu Muhyiddin Sunnah tu siapa maksud dia dalam kitab ni. Kalau sebut Muhyiddin Sunnah maksudnya itulah Imam Baghawi. Imam Baghawi itu pengarang asal kitab Masabihus Sunnah yang merupakan kitab asal. Sebab kitab Mishkat Masabih ni asalnya dia kira macam ringkasan lah kira-kiranya. Daripada kitab asal hak karangan Imam Baghawi. Yang mana kitab asal dia namanya Masabihus Sunnah. Jadi bila sebut Muhyiddin Sunnah di sini mana Imam Baghawi lah. Imam Baghawi. Kata Syekhul Imam Muhyiddin Sunnah. Apa maksud Muhyiddin Sunnah? Penghidup sunnah. Dia kata hadis ini, hadis mana? Hadis pertama tadi, hak Nabi lari menghadap dan membelakangi kiblat itu, berkaitan dengan buang air di padang pasir atau tempat terbuka. Sebaliknya tidak mengapa di dalam binaan, di dalam bangunan, kerana telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, kata beliau, aku naik ke tingkat atas rumah Hafsah. Hafsah ni kakak dia lah, isteri Nabi. Kerana suatu keperluan aku, lalu aku terlihat dengan tidak sengaja, maksudnya aku terlihat dengan tidak sengaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada hajat dalam keadaan membelakangi kiblat dengan cara menghadap ke arah Syam. Tu dia tidak sengaja tu, bukan nak mengetar. Tidak sengaja. Jadi kira-kiranya membelakangi dalam keadaan membelakangi kiblat. Baik, hadis ini menjadi dalil bagi ulama yang berpendapat bahawa larangan membuang air menghadap atau membelakangi kiblat hanya di tempat terbuka seperti di tanah lapang atau padang. Sebaliknya di tempat yang tertutup seperti di dalam tandas dan seumpamanya dibenarkan. Ia menjadi pegangan 3 imam mazhab, iaitu Imam
Selain Imam Abu Hanifah, mari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad kata tak apalah dalam bangunan tu. Baik. Mereka mengatakan hadis ini merupakan takhsis. Iaitu takhsisnya apa maksud? Hadis ini mengkhususkan hadis larangan secara umum. Jadi seolah-olah hak larang tadi dikhususkan oleh hadis ini. Mana hak larang tadi tu bukan dalam keadaan ni lah. Hak ni hak boleh dalam keadaan dalam bilik air. Maknanya hak hadis umum tadi kalau tidak dalam bilik air, hak tu haramnya. Hak tu tak bolehnya. Dalam bilik air boleh. Jadi mana hadis ni sebagai mukhassis kepada keumuman hadis yang pertama tadi. Hadis pertama tadi ya, riwayat daripada Abu Ayyub tadi. Abu Ayyub ni riwayat daripada Ibnu Umar hadis ni. Baik. Tak apalah. Baik, pandangan ini disokong oleh pandangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis di atas iaitu An Marwan Al-Asfar qala ra'aitu Ibnu Umar anakha rahilatah mustaqbil al-qiblah thumma jalasa yabul ilaiha faqultu ya Aba Abdurrahman alaysa qad nuhiya an hadha qala bala innama nuhiya an dhalika fil fadha fa idza kana bainaka wa bainal qiblah syai'un yasturuk fala ba'sa. Gitu. Ni lagi jelas lah ni. Daripada Marwan Al-Asfar kata dia, saya melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mendudukkan kenderaannya menghadap ke arah kiblat. Anakha ni gini hadirat. Saya baca terjemah dia dulu. Kemudian beliau duduk dengan maksud kencing ke arah unta tu. Unta dia letak unta sini, maknanya kiblat ala sana. Dia pun kencing di sebalik unta. Maknanya dia menghadap kiblat tapi ada sutra. Sutra dia unta dia. Tu. Bila Marwan tengok gitu, Marwan pun kata, wahai Aba Abdurrahman, ini kunyah pada Ibnu Umar sebab anak dia ada nama Abdurrahman. Sebab tu dia ni dipanggil Aba Abdurrahman. Wahai Aba Abdurrahman, tidakkah dilarang menghadap kiblat masa buang air tu? Ibnu Umar pun jawab, betul aku tahu waktu tu. Larangan itu hanya di al-fadha, di tanah lapang yang terbuka, yang tidak ada bangunan. Tidak ada sutra, tidak ada penghalang. Jika terdapat sesuatu yang menghalang antaramu dengan kiblat, maka tidak mengapa. Hak saya nak sebutnya biar tahu mana anakha. Kalimah anakha tu sebenarnya asal dia anakha ni, sebab tu kadang-kadang kalau kita terjemah dalam bentuk mudah ni maknanya anakha maknanya dia parking unta, parking. Dia gini cara dia anakha ni kalimah dia. Khusus ni kalimah ni khusus. Orang Arab dulu dia ada egar atas kepala kan. Tu kunci tekak tu. Bukan kunci tekak unta, kunci lutut unta. Bila dia tu unta dia duduk. Duduk tu dia cabut egar ni, egar ni dia cabut egar tu dia belik di kaki. Unta tu tak akan bangun lah, supaya dia tambak lah. Tu style Arab, tu fungsi dia nya. Hak asalnya. Dia pun ikat sebab tu dia nampak belik tu sebab dia besar juga tu dia boleh ikat dia betul. Sebab unta ni bila ikat situ dia tak bangun lah. Dia duduk situ. Tu makna anakha. Tu asal makna dia lah gitu ya dari segi bahasa. Baik, tak apalah. Cuba kita tengok dia punya syarah dia di bawah tu. Pengarang Mir'at. Pengarang Mir'atul Mafatih lah syarah pada Mishkat ni juga. Pengarang Mir'at menukilkan sudut pandang yang lain di dalam menyelesaikan perbezaan antara dua bentuk riwayat di dalam masalah ini, iaitu pandangan Imam Abu Hasan As-Sindi dalam hasyiahnya ke atas kitab Bukhari. Nota kaki dia lah atas dalam kitab Bukhari. Dia kata gini. Sebabnya kira-kiranya nampak bercanggah hadis tu. Nak sesal lagu mana? Hak Nabi sebut tak boleh, hak Nabi buat jadi boleh nampak. Jadi kata Abu Hasan As-Sindi dalam nota kaki dia terhadap kitab Bukhari, dia kata mana? Dia kata penyelesaian kepada persoalan ini ialah hadis larangan menghadap dan membelakangi kiblat itu asalnya dikhususkan untuk padang atau ruang terbuka, tidak merangkumi binaan sama sekali. Ia menepati qarinah lain. Dia menepati qarinah iaitu larangan ialah kepada al-ghaib. Al-ghaib.
Al-ghaib. Ghaib ni maknanya kita kata tempat buang air secara terbuka tu. Dia guna gitu. Sebab asal kalimah ghaib ni maknanya asalnya tempat rendah daripada pasir, kita sebut ada kan. Apa yang jadi tumpuan masyarakat bila nak buang pergi cari tempat rendah supaya orang tak nampak tu lah. Moga dia tak ada pokok keduduk sebab kita. Kalau kita dulu zaman dululah, jadi masanya pokok keduduk. Engkau tu pokok banyak. Nah, kira-kiranya gitulah. Tapi sana dia payah nak cari pokok, nak cari pokok. Dia tubik dulu. Akhir sekali pakai cari tempat kira-kiranya gitu, tempat rendah sikit, kira-kira orang tengok tak nampak. Sebab dalam hadis sebut Nabi sendiri bila lagi nak buang air, kalau tak ada tempat rendah tu Nabi pergi sehingga kalau kita tengok tak nampak Nabi. Baru situ baru Nabi buang air. Nampak orang tu tapi tak kenal siapa. Tu. Noyaknya jauh. Tu asal mana ghaib. Sebab lah ni kalau tanah dia panggil mirhad. Kalau tanah dia panggil mirhad. Baik, tak apalah. Boleh jadi sebab qarinah ni makna clue yang ada dalam hadis ni untuk kita faham bahawa larang tu tempat terbuka. Apa clue dia? Dia sebut ghaib. Ghaib ni tempat terbuka. Tempat buang air bukan dalam bilik air. Tu qarinah dia ni. Mana qarinah di sini dilihat dari sudut lughah, dari sudut bahasa. Tu. Munggu ngaji miskat ni kena gitulah hadirat ya. Dia kata Allah payah nak faham lagu ni. Kita ngaji sekolah matematik sangat payah lagi. Nya tebang gitu bekok mata-mata. Tuhan ni lagilah sepatut kita ni tidak tinggi lagi biasa ni hadirat ni. Baik, cuba tengok ya. Boleh jadi kefahaman umum hukum berdasarkan lafaz hadis membawa sangkaan bahawa illat atau sebab larangan ialah memuliakan kiblat dengan tidak menghadap najis ke arahnya. Sebetulnya ia menatijahkan kefahaman terhadap umum illat, maka umumlah hukumnya. Sebab itulah ginilah mudahnya dah sebut sini. Sebenarnya boleh kata ke umumlah. Kebanyakan ulama kata illat dia buang air itu sendiri. Bukan kata sebab lah, buang air itu sendiri. Buang air itu. Jadi taklih itu sebab buang air itu sendiri. Tu. Sebab kita gini lah, kita kata musafir ni sebab apa bila musafir? Sebab qasar semaya kan tak? Qasar jamak tu lah, qasar tu. Setengah kata boleh kalau orang musafir tu boleh qasar semaya semua kan. Setengah kebanyakan ulama kata musafir tu sendirilah. Tak kira susah ke senang, asal musafir boleh. Tapi bagi ulama yang kata tak, illat kenapa orang musafir boleh qasar semaya, apa illat dia bukan musafir tapi susah. Mana kalau kita pakai hak tu, kita musafir naik kapal terbang tak susah, dalam tu ada bilik air. Tak susah, nak yang bilik air pun ada, tak susah, bukan senang. Suka pula pergi. Kalau pakai hak tu tak boleh jamak qasar. Tak boleh. Tapi hak umumnya kata tak, musafir dia tak kira lah senang ke susah, boleh jamak qasar. Boleh khususnya qasar lah. Sebab jamak ni kalau dua mah pun boleh. Dalam perbincangan lah, saya sebut silap dalam perbincangan. Dalam perbincangan dia. Gitu kan. Hak ni pun gitulah juga. Umumnya kerana buang air itu sendiri. Tak usah sebutlah buang air itu tobik najis ke apa ni, kita kata kerana nampak aurat. Memang akan jadi gitu dah bila buang air tu. Orang tak buang air dalam keadaan tak macam luar gitu. Tu orang panggil kecik gitu. Hak jenis gitu tu. Baik, tak apalah. Dia kata lagi di dalam hasyiah dia ke atas Sunan Ibnu Majah pula, pendapat yang mengatakan bahawa dikhususkan larangan hanya di padang sahaja dikuatkan dengan hujah bahawa hadis larangan menggunakan kalimah al-ghaid di dalam kebanyakan riwayat. Ia membawa maksud bahawa tempat yang dilarang hanyalah tempat yang rendah di padang sebagaimana yang telah kami jelaskan. Dengan ini nyatalah taufik antara hadis-hadis. Dia ginilah nak ayatnya. Ada setengah ulama dia kata ni jadi berbeza hukum ni berdasarkan perbezaan memahami sebab kenapa diharamkan. Sebab dilarang tu apa? Bila buang air tak boleh ngadak pula. Apa sebab dia? Jadi setengah kebanyakan kata buang air itu sendiri dah jadi illat. Ada yang kata tak kerana keluar najis, kerana terdedah aurat. Kalau bagi setengah ulama kata kerana keluar najis, kan kerana illat tu, kerana illat tu jadi tak boleh nak qiyas kepada persetubuhan. Bagi ulama yang kata tak kerana nampak aurat,
Nampak aurat lah. Dia boleh dikiaskan untuk persetubuhan. Maknanya bila setubuh tak boleh juga ngadap kiblat. Apa sebab ilat dia ngadap kiblat kerana terdedah aurat. Maka tak boleh ngadap kiblat. Maka tak boleh juga setubuh. Itu punca dia. Cumanya dia ada lagi pandangan lain, banyak dia mari sini. Sebab dia kata dalam nas-nas hak larang tu ada sebut ghaid. Bila sebut ghaid ni dia ghaid ni kalau kita ambil makna hak kedua lah. Selepas daripada makna bahasa, makna tempat buang air di padang pasir. Tempat buang air di tempat terbuka, orang tak guna ghaid untuk bilik air. Hak tertutup, pak penjuru ni, atas betul tu juga. Dia tidak guna ghaid. Tu. Sebab tu dalam Quran bila kamu mari daripada tempat buang air, ghaid dia guna. Ja'akum minal ghaid tu kan? Nah ayat tu lah. Ayat tu. Datang daripada tempat buang air. Apa makna datang? Dia jauh no tempat buang air tu. Hak tu baru panggil ghaid. Lepas tu ghaid ni pula dari segi bahasa tempat rendah. Jadi maknanya apa di sini? Hak tak boleh hak maknanya hak dilarang ngadap kiblat tepat hak gitu keadaan dia ni. Lepas tu ada hadis hak kata boleh tu bukan tepat lagu tu, bilik air. Jadi maknanya hak elak tak boleh kerana tepat tu. Sebab dia tidak tertutup. Ada pula yang kata macam-macam lah dia. Sebab tu kata Zubi sakit kepala kan? Pakai hak mula-mula tadi mudah. Asal buang air tak usah. Kalau tempat tertutup boleh. Tu senang. Tu senang. Gitulah mudahnya. Dia mari qarinah pula. Terberak. Terdapat sedikit perbezaan pandangan di dalam Hasyiah Sunan An-Nasi, iaitu mungkin maksud hadis ialah padang pasir. Penggunaan lafaz ja'a. 244 cuba tengok 244 tu. Saya itulah tengok tu. Kalimah ja'a idza ja'akum minal ghaid tu aw lamastumun nisa. Tekan ayat tu kan? Aw ja'akum minal ghaid. Ja'a. Penggunaan lafaz ja'a yang memberi makna datang menyokong adab pada ketika itu kerana pada peringkat awal mereka tidak ada tandah dalam rumah. Jadi kalau dalam Quran apabila kamu mari daripada tempat buai ja'a minal ghaid, dalam Quran sebut ja'a minal ghaid, maknanya tempat buai ni jauh pada pasir. Jadi maknanya kalau kita perhati hak larang semua dia sifat dia gitu. Tempat terbuka. Tu tak boleh. Jadi makna elak larang tu kerana tempat terbuka, bukan kerana aurat, bukan kerana najis, kerana tempat terbuka. Tu jadi tak boleh tu. Jadi maknanya kalau tidak tempat terbuka boleh lah. Antara qarinah untuk mengatakan al-ghaid di dalam hadis larangan yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan makna bahasa iaitu kawasan rendah dari tanah pada pasir sahaja, ialah dengan memandang larang itu dari dua sudut pula ni. Kena bincang mula pula ni. Kena kita bincang minggu depan lah. Molek juga kita tahu. Dia gini saja. Saya pun sebenarnya bila tengok hak ni kita pun fikir juga perlu kah siapa pendedahan siapa begitu. Perlu juga sebenarnya. Sebab ini tidak berat lagi supaya hadirat boleh faham kaedah fiqh. Orang panggil sifat fiqh ni bila kita belajar hadis kita mengambil kira semua mazhab. Kita mengambil kira semua pandangan. Sebenarnya kita tahu mazhab Syafi'i macam mana. Jadi kita nampak bahawa fiqh ni ulama kita ni ramah. Dan mazhab kita luah, dia bukan pak ni saja, yang mazhab ni banyak lagi. Jadi kita tahulah kok. Jadi kalau kita nak kata dengan bahasa, mana bila kita mengaji hadis, mengaji fiqh dengan cara hadis sepion ni, patut kita mengajilah kita fiqh lain pula. Mana kita boleh kata dengan kita mengaji ni kita sebenarnya lebih banyak memegang kepada mazhab, bukan so. Lebih banyak pegang kepada ulama pendapat sebab kita dedahlah kok. Kita boleh tahu rupanya luah tu masalah. Cuba tengok tadi dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dia tak sama dengan Imam Abu Hanifah. Ulama Islam lah kau tu. Mazhab Islam lah kau tu. Dan dah nikih yang tidak melibatkan nikih mahkamah ke apa, tak ada. Nikih individu ya ni. Tu hati-hati lah. Jadi jangan pula kita kata, ni bila belajar kita jadi nampak tak ada mazhab. Dok jadi nampak kau banyak mazhab. Lebih jelas lagi. Sebelum ni kita dah speak, main dah speak dah. Sakit perut. No, dah speak. Tapi tengok ni lebih luas. Kita nak pakai mana, itu hak kita lah. Biar tahu. Tu ya saya rasa molek kita tahu tu. Nampak keluasan dia. Gitulah hadirat. Jadi, mana bila kita belajar fiqh melalui hadis ni, kita lah orang paling kuat berpegang dengan pandangan ulama. Sebab kita ambil kira semua. Tidak kata ulama-ulama tertentu saja, tidak.
Dan kalau kita duk membiasakan dengan cara ni, dia akan terbuka fikiran kita. Kita nak pegang mazhab mana hal lain, tapi terbuka. Seperti Imam Syafi'i terbuka. Bila dia pergi maya di kalangan mazhab Malik, dia jadi imam, dia ikut kaedah. Dia ikut pendapat-pendapat dari mazhab Malik, dia terbuka. Gitu saja. Jadi insya-Allah untuk bahagian seterusnya kita akan sambung pada minggu hadapan. Ada sedikit lagi yang saya rasa perlu juga kita bacalah tu. Jadi saya setakat itulah dulu, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.